Kerajaan disaran untuk melakukan perubahan ke atas sistem persaraan negara bagi memastikan rakyat dapat menjamin kehidupan lebih selesa selepas bersara. Kalau kita lihat apa yang telah dikatakan Fellow Penyelidikan dan Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial Universiti Melaya, Dr. Zulkifli Omar berkata, ketika ini sistem persaraan menerusi kumpulan wang simpanan pekerja KWS mempunyai beberapa kelompongan yang menyebabkan pekerja berdepan masalah ketiadaan pencen ataupun kehabisan simpanan selepas mereka bersara. Dan kali ini untuk kita beri tumpuan, untuk kita memahami bagaimanakah cabaran secara menyeluruh terhadap sistem persaraan ketika ini dan apakah penyelesaian jangka panjang terhadap bersara di negara ketika ini. Kita mempersilakan tetamu kita, Mr. Chai Senting merupakan Pegawai Penyelidikan dan Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia. My aging saya nak ucapkan terima kasih Mr. Chai kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita nak lihat kepada sistem persaraan negara ketika ini, bagaimanakah ataupun arah aliran ataupun trend demografi ketika ini yang memberi kesan kepada daya maju sistem persaraan di Malaysia ketika ini? Ya, terima kasih kepada pihak Astro kerana menjemput saya dan saya percaya isu yang dibangkitkan itu merujuk kepada rombakan yang diperlukan ya, or we call reforms ya, yang diperlukan kepada sistem perlindungan sosial negara dan antaranya termasuklah sistem pencen dan persediaan untuk persaraan baik untuk kaki tangan kerajaan maupun swasta. Dan ini yang dirujuk ya oleh pengacara tadi tentang apakah jenis-jenis pilihan yang kita ada dan apakah jenis perubahan yang perlu dilakukan kerana kita faham ya setakat ini terdapat sedikit kekurangan baik dari segi sistem EPF ataupun sistem pencen kerajaan melalui KUAP yang perlu ditangani bagi kita sudah long overdue ya dan namun kita masih belum ada rancangan yang jelas dan hala tuju yang jelas terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan menuju kepada negara tua. Jadi kalau kita nak lihat ketika ini, apakah antara iaitu kumpulan demografi ataupun sektor tenaga kerja yang paling berkemungkinan kurang diberi perhatian dalam sistem persaraan ketika ini? Ya, dia berbeza mengikut jenis sistem persaraan yang ada. Jika kita merujuk kepada KWSP ataupun EPF, tentu isu yang dibangkitkan adalah dari segi liputan ya ataupun cakupan coverage dan juga isu kecukupan, adequacy of savings. Sebab sistem defined contribution ni di sini dia you get what you put in ya, apa yang disimpan itulah amount yang anda akan dapat. So jadi dia tidak ada perlindungan dari segi kecukupan persaraan, mungkin duit akan habis sebelum orang kata mencecah umur 75 ataupun 80 tahun. Jika untuk pesara kerajaan, isunya di sini adalah dari segi kecukupan fiskal dan kemampanan fiskal ya, fiscal sustainability dan bebanan kewangan. So kalau kita tidak membuat perubahan kepada defined benefit scheme untuk penjawat awam, maka kita akan ada isu di situ juga. So kedua-dua skim occupational ya, pekerjaan ya, bersifat persaraan ini memerlukan penambahbaikan dan pembetulan, tetapi kita belum nampak ya secara jelas ada pelan dan rancangan sedemikian. Jadi bagaimana jurang dalam pelindungan memberi kesan kepada kewangan, keselamatan kewangan dan juga kesejahteraan mereka yang ditinggalkan tanpa iaitu jumlah ataupun faedah persaraan yang mencukupi? Implikasinya senang saja, it will fall on the next generation lah. Dia akan, Mhm. kalau warga emas di bersara tidak mencukupi kewangan, dia maka perlu uh, meminta atau mendapatkan bantuan kewangan, sokongan kewangan daripada ahli keluarga, dan kalau tidak ada ahli keluarga, tidak mendapat sokongan daripada komuniti, dia perlu membuat permohonan kebajikan atau mendapatkan sokongan kebajikan daripada kerajaan, dan ia akan balik kepada uh, akhirnya kepada kerajaan juga sebagai the last resort ya untuk memberi bantuan dan sokongan kepada warga emas yang tidak mempunyai kewangan yang mencukupi baik untuk keperluan asas ataupun keperluan perubatan. Kalau kita nak lihat kepada faktor sosioekonomi pula seperti ketidakseimbangan ataupun ketidaksamaan pendapatan yang mempengaruhi keberkesanan sistem persaraan ini.
Saya rasa ini isu yang cukup penting ya, sebab dalam kala kita melihat perlindungan yang diperlukan untuk persaraan ya, terutamanya dari segi KWSP. Kita sudah pernah digembar-gemburkan dengan fakta dan hakikat bahawa 2/3 daripada jumlah simpanan EPF ini nampaknya memihak kepada kumpulan T20. Tetapi Mhm. ini trend dan senario yang sama sebelum atau selepas COVID-19. Dan kita perlu bertanya bahawa dalam caruman kewangan KWSP contohnya, adakah kita perlu letakkan ceiling seperti yang diamalkan di Singapura juga? Di mana caruman kewangan itu terhad kepada 6,000 Sing dollar yang pertama. Selepas itu tidak ada caruman yang dikenakan sebab tujuan CPF ataupun sepatutnya tujuan untuk KWSP kita juga adalah bukan untuk mengkayakan orang yang sudah berpendapatan tinggi. Mereka boleh membuat pelaburan sendiri. Tujuan EPF ya sepatutnya adalah untuk memberi fokus dan tumpuan kepada golongan yang berpendapatan sederhana dan rendah agar mereka mempunyai simpanan kewangan yang mencukupi. Bukan jadi tanggungjawab kita untuk memastikan orang yang sudah mempunyai keupayaan kewangan yang tinggi untuk mereka mendapat lebih banyak lagi pulangan modal daripada simpanan mereka. Saya rasa itu bukan tujuan EPF yang sebenarnya. Dan sudah tentu kita nak lihat daripada aspek iaitu kecelik kewangan, pendidikan mereka iaitu digital literacy, termasuk juga dengan financial literacy. Jadi bagaimanakah perbezaan dalam celik kewangan ini memberi kesan kepada simpanan dan perancangan persaraan merentas kumpulan demografi yang berbeza? Inilah yang dimaksudkannya kenapa kita ada akta EPF, kenapa kita ada sistem potongan gaji dan sebagainya, sumbangan kepada KWAP dan sumbangan kepada KWSP. Sebab kita kena faham, kalau kita hanya bergantung kepada seseorang individu untuk pandai bijak menguruskan kewangan, mereka boleh menyimpan, maka tidak adalah keperluan kita buat akta EPF ini dan sebagainya. Dan yakni kita tak ada kes bankrupt, kita tak ada masalah muflis, AKPK pun boleh selamat, tak perlu diteruskan lagi usaha pendidikan kewangan. Tetapi hakikatnya kita memerlukan pendidikan kewangan baik dari bangku sekolah dan sebagainya, orang dewasa untuk pengurusan kewangan, even my age atau warga emas pun perlukan pendidikan dan pembelajaran yang berterusan. Tetapi dalam kala usaha kita meningkatkan pengetahuan orang ramai tentang betapa pentingnya untuk berjimat cermat, untuk menyimpan untuk persaraan, kita perlu lakukan sesuatu yang whether it's paksa rela ya yang secara wajib kita kena set aside kita asingkan sedikit pendapatan daripada kita hari ini untuk disimpan dan dilabur dalam skim-skim dan juga tabung-tabung kewangan seperti EPF, PNB, amanah saham dan sebagainya. Jadi inilah yang dimaksudkannya kalau kita berharap semata-mata kepada inisiatif dan daya usaha individu itu, maka itulah adalah tidak mencukupi. Dan apa yang kurang dalam sistem kita pada hari ini adalah konsep risk pooling ya ataupun konsep dana yang disatukan. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan kita menyumbang kepada satu dana seperti kumpulan insurans dan bagi sesiapa yang memerlukannya nanti duit itu ada. Tapi kita kurang kesedaran daripada situ sebab kita dah terbiasa ya dengan KWSP di mana we get how much we put in. Tetapi dalam banyak sistem pencen dan persaraan negara-negara lain, dia ada konsep solidariti. Solidariti di sini maksudnya semua orang mencarum dan baik awak bekerja atau tidak bekerja, semua orang akan dapat satu amount minimum yang paling asas sekali. Dan kemudian kita ada level kedua di mana kita ada berdasarkan kepada pekerjaan anda, anda akan mendapat pencen yang lebih. Dan inilah pendekatan dan konsep yang masih belum dapat diterima secara meluas di negara kita dan konsep-konsep ini sudah diterima pakai. Malaysia bukan satu-satunya negara yang menghadapi masalah penuaan penduduk, masalah pencen, tetapi kita sukar ya untuk mendidik orang ramai tentang jenis-jenis pilihan yang ada. Sebab dalam pemikiran kebanyakan rakyat dan termasuk mungkin ahli-ahli parlimen ni, kita hanya fikir sama ada pencen, tak ada pencen, ada EPF ke tak ada EPF. Itu sahaja setakat perbincangan level kita sekarang. Dan sudah tentu kita mahukan dasar lagi untuk memperkukuhkan usaha ini. Adakah perubahan ataupun pembaharuan daripada segi dasar, polisi yang boleh dipertimbangkan untuk menangani isu-isu yang dikenal pasti dengan sistem persaraan ini dan untuk ditambah baik?
Ya, yang paling penting di sini kita perlu mengambil kira faktor persekitaran, faktor konteks dan sejarah negara kita. Dia bukan hanya menyentuh kepada skim pekerjaan, pencen untuk pekerjaan, dia juga menyentuh tentang skim-skim bantuan sosial yang lain, dia juga menyentuh tentang dasar-dasar pekerjaan kita ya, peraturan pekerjaan cuti bersalin untuk ibu dan bapa. So banyak isu yang berkait terutamanya dari segi insurans kesihatan juga. Jadi kita memerlukan platform yang holistik untuk membincangkan isu-isu ini supaya kita nampak ya impak antara satu sama lain baik dari segi employment insurance scheme di bawah SOCSO termasuk juga kita memperkenalkan skim-skim baru seperti pendapatan minimum wage ya. So ini semua adalah saling berkait dan dari segi ideanya tentulah MySPC ataupun Majlis Perlindungan Sosial Negara adalah platform yang paling sesuai untuk memperincikan isu-isu ini secara terperinci dan juga uh, mempertimbangkan input daripada pakar-pakar dalam dan luar negara. Tetapi adakah ini sedang berlaku dan berapa kali MySPC bersidang? Sama ada hasil-hasil perbincangan ini disebar luas dan diwawarkan kepada orang ramai agar mereka memahami isu-isu yang dibincangkan ataupun aspek yang dipertimbangkan. Saya rasa ini masih perlu banyak lagi ya usaha ke arah situ supaya rakyat, ahli parlimen, wakil-wakil rakyat dan juga kerajaan semua mendapat input yang tepat, input secara meluas dan bukan secara selektif sahaja. Sebab kadang-kadang melalui media masa dan sebagainya, platformnya agak terhad dari segi masa dan juga ruang perbincangan. Jadi kita perlukan data, kita perlukan evidence, kita perlu tengok data EPF, perlu tengok data pencen dan kita perlu betul-betul ya ada bukti ya berdasarkan kepada analisa yang dilakukan. Ya, kalau kita tukar penjawat awam baru ni kepada EPF, ia akan mengurangkan perbelanjaan kerajaan dalam masa 30 tahun nanti. Adakah ini betul-betul akan berlaku? Kita perlu ada angkanya, kita perlu ada kajiannya. Betul. Dikira iaitu penjawat awam untuk dimasukkan pencennya adalah bertujuan untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Namun ada pandangan pakar mengatakan sekiranya pencen itu dimansuhkan lagi, maknanya mereka perlu melihat kepada kos yang ditingkatkan seperti aspek-aspek kos. Mereka harus tingkatkan faedah bonus tawaran sama seperti iaitu pekerjaan ataupun tenaga kerja di sektor swasta. Jadi kita tidak mahu jurang ini terlalu jauh disebabkan sekiranya ketiadaan pencen untuk penjawat awam. Jadi apakah antara langkah yang boleh kita lihat dan dipertimbangkan untuk memastikan penyelarasan antara pencen sektor awam dan juga swasta? I think perkara pokok adalah the assumption ya that EPF is a better pension scheme than civil service pension scheme. Itu assumption dia yang paling asas sekali dan itu adalah dipertikaikan. Yang kedua sama ada kita akan mengadakan penjimatan, sebenarnya kita boleh tengok daripada bukti-bukti data yang ada ya. Sekarang kerajaan persekutuan hanya mencarum 5% kepada KWAP. Sementara untuk badan berkanun seperti universiti dan juga kerajaan tempatan, kita mencarum daripada gaji kita 17.5% kepada KUAP. So, tidak akan mencukupi ya KUAP untuk menanggung liability pencen kalau kerajaan persekutuan hanya membayar 5% daripada gaji sekarang tetapi memberi pencen yang bernilai 1/3 take home pay atau separuh daripada gaji asas. Dia tidak ada angka yang akan mencukupi sebab awak hanya menyumbangkan 5% tetapi you expect to take about half 50% of the wages, basic wages. Jadi di sini kita perlu harmonikan antara sistem pencen penjawat awam dengan sektor swasta. Ini adalah langkah yang baik. Sama ada langkah tersebut dapat dilakukan dengan meletakkan semua pekerja baik sektor awam atau swasta di bawah satu skim yang sama. Itu pernah dilakukan oleh negara-negara lain. Mereka juga ada buat pertimbangan. Dan ini merupakan satu peluang ya untuk kita to rethink out of the box that kita nak ubah juga kepada pekerja sektor swasta sebab mereka tak dapat pencen. Mereka tak dapat bayaran bulanan, mereka dapat lump sum. Mungkin ada yang rasa lebih selesa mereka nak bayaran lump sum tetapi duit itu akan habis. Dan bezanya duit dalam KUAP adalah kita tidak
membenarkan pengeluaran secara sekaligus. Kita juga ada pencen terbitan, derivative pension. So if you pass away, anak-anak yang belum cukup umur 21 tahun dan juga isteri boleh mendapat pencen tersebut. So Mhm. di antara isu kecukupan fiskal dengan tanggungjawab majikan dan pekerja untuk sama-sama mencarum untuk masa depan dan persaraan anda sendiri, kita boleh pertimbangkan jenis-jenis perubahan yang boleh dilakukan. Bukan hanya sekadar kepada penjawat awam, oh kita semua masuk ke dalam KWSP. Kalau KWSP, kadar carumannya 23%. Dan saya rasa orang Malaysia ni dia pelik. Mereka membezakan antara kadar caruman pekerja dengan majikan. Sebenarnya Mhm. duitnya datang daripada sumber yang sama. Majikan anda lah juga yang memberi gaji anda. Sama ada saya ambil sebelum saya bagi duit tu ke awak atau sebelum awak dapat duit tu, perbezaan dari segi angkanya adalah amat kecil. Jika Mhm. kerajaan ingin kaki tangan kerajaan, ya, penjawat awam membayar EPF ataupun menyumbang kepada KWSP melalui mekanisme akaun individu, maka gaji mereka perlu dinaikkan. 17.5% gaji saya yang dibayar kepada KUAP boleh dipulangkan 10% kepada saya. Sama je kemudian untuk dicarumkan kepada KWAP. Jadi isunya di sini adalah pelbagai. Kita kadang-kadang terperangkap ya dengan konsep caruman ni sama ada Mhm. majikan ataupun share pekerja. Sebenarnya jumlah share untuk swasta 23 hingga 24% dan ini sudah termasuk dalam your compensation ya, dalam gaji anda. Hanya dia dikeluarkan untuk diberi kepada KWSP. Sama juga dengan kaki tangan kerajaan, jika kita ikut kadar caruman kepada KUAP, maka ia mungkin 5% jika anda adalah pekerja uh, kerajaan persekutuan, dan jika anda pekerja badan berkanun atau kerajaan tempatan, dia adalah 17.5%. So Mhm. yang ini mungkin kurang difahami dan itulah sebab sebenarnya kenapa kita sampai hari ini masih mengambil duit pencen daripada kumpulan wang disatukan, daripada cukai awam. Kenapa dia masih ambil dari situ? Sebab kuab malangnya belum matang. Tabung tersebut belum cukup untuk mengambil alih liability pencen untuk tahun-tahun akan datang. Kalau dia ambil sekarang boleh, nilai tabung aset kuab adalah hampir 170-180 bilion. Hmm. Bil pencen kerajaan tahunan sekarang 30 bilion. Boleh bayar tapi kalau bayar sekarang duit tu akan habis dalam masa beberapa tahun saja. Sebab Hmm. tabung tu inflow dengan outflow dia tak betul. Mhm. Sebab kerajaan persekutuan hanya bayar 5%. So Betul. kita ada penyelesaiannya dan ini pernah diterbitkan dalam makalah-makalah ilmiah, dalam kajian World Bank. Dia sebenarnya seperti yang dinyatakan oleh seorang komen ya daripada MBank kalau tak silap saya baru-baru ni di surat khabar. Dia kata perkara pokok sama ada cukup ke tak cukup untuk perbelanjaan pencen, subsidi dan emolumen kerajaan ni, dia bergantung kepada pendapatan kerajaan. Mhm. Dan inilah angka yang kurang dibincangkan lagi ya di kalangan ramai bahawa pungutan cukai kerajaan sebenarnya semakin merosot. Dan Hmm. kita adalah antara negara ASEAN yang terendah dari segi kutipan cukai berbanding dengan kadar KDNK ya, ataupun GDP. Nilai kita adalah di about 11%. Purata Mhm. Asia Tenggara negaranya hampir 18-19%. Kalau Oh. negara-negara OECD dia adalah lebih kurang 30%. So Mhm. ini semua angka yang sudah diketahui, sudah jelas tetapi dalam kita mempertimbangkan isu tentang bebanan pencen, bebanan subsidi, kita kena tengok juga sumber pendapatan kerajaan. Kerajaan tidak boleh memberi apa yang dia tak ada. Mhm. Kalau kutipannya kurang, maka perbelanjaannya pun kurang. Dan saya rasa itulah sebabnya. Sebab kerajaan sekarang, dia memikirkan cara-cara untuk mempelbagaikan sumber pendapatan kerajaan dan untuk bukan saja menampung emolumen dan pencen, tetapi juga mempertimbangkan balik subsidi. So benda ni semua berkait ya dari segi fiskal. Mhm. Tetapi kita kurang memikirkan aspek-aspek ini dan kita kata, oh bebanan pencen akan meningkat 140 bilion pada tahun 2040. Tetapi Mhm. kutipan cukai kerajaan ketika tu macam mana? Apakah Mhm. GDP kita? Kalau ada keperluan, kita perlukan guru, doktor, polis dan angkatan tentera yang berkadaran dengan populasi kita, maka itu adalah wang yang perlu dibelanjakan. Tak bermakna kerajaan tidak perlu berhemah dalam mengambil pekerja baru, tetapi sekurang-kurangnya sekarang kerajaan persekutuan belum merasai kos sebenar
1.6 juta orang pekerja sektor awam ataupun penjawat awam, kerana dia hanya membayar 5% sahaja daripada emolumen kepada KUAP, dan itu bukan tanggungjawab majikan yang sepenuhnya. Sekurang-kurangnya 17.5%. Kalau sektor swasta 23 hingga 24%. So itulah realitinya. Dan Mr. Chai, kita tahu beberapa tahun kita pun sedang menghadapi negara menua dan kita harus meneliti kepada pelaksanaan data dasar yang cukup efektif, berkesan, terutama untuk benefit rakyat dan pesara ini. Jadi dalam untuk kita mewujudkan dan membangunkan dasar-dasar dalam menghadapi negara menua ini, apakah antara elemen-elemen yang perlu kita terapkan dan perlu dipertimbangkan dalam sistem persaraan ataupun dalam dasar-dasar ini, bagaimana? Dari secara amnya, bila kita mengatakan tentang konsep persaraan ni, kita kata ada funded pensions, funded solutions or unfunded solutions. Unfunded maksudnya kita ambil terus daripada cukai yang dikutip pada tahun tersebut. Dan banyak langkah-langkah yang diperlukan dalam persediaan ke arah negara tua, kerana kita perlu mencari jalan atau penyelesaian yang mampan, yang sustainable. Kita tak boleh fikir kata senang je nak selesaikan masalah warga emas ni, kita bagi semua orang pencen sosial 1 bulan RM500. Tapi kerajaan kena fikirkan dari mana kita nak dapatkan dana, duit untuk bayar pencen kepada semua warga emas di Malaysia. Pencen asas lah katakan. Dan inilah yang mekanisme yang perlu kita bincangkan dan boleh dilakukan sebenarnya. Tetapi dia bergantung kepada nilai kita dan juga reaksi orang awam terhadap kos-kos sedemikian. Sebab the government, again, like I said, dia tidak boleh memberi apa yang dia tak ada. Sumber duitnya datang daripada kerajaan. Redistributionnya, pengagihan semula hanya boleh dilakukan oleh kerajaan berdasarkan kutipan cukai dan duit yang dipungut daripada syarikat-syarikat. Jadi jika kita tidak melihat perkara itu sebagai satu defisit yang perlu ditangani, maka kita akan selama-lamanya berlega dalam isu soal sama ada patutkah kita, cukupkah duit kita untuk buat program ni? Cukupkah kita untuk laksanakan dasar tersebut? Semua dasar dan pelan tindakan ni semuanya perlu ada duit baru jadi. Kalau dasar yang pakai air liur je, saya rasa cepat. Tapi kalau nak laksanakan program, nak laksanakan benefit, kosnya mesti akan terselindung di mana-mana dan kerajaan yang menanggungnya. Contoh yang paling baik adalah sistem kesihatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan pergi hospital, pergi klinik kerajaan, semua happy sebab tak perlu bayar apa-apa. Tapi kita merungut dari segi kesesakan, merungut dari segi bilangan kaki tangan yang kita rasa mungkin kurang mesra dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan cuba bayangkan, apakah kos input kita? Berapa peratus daripada GDP atau perbelanjaan kerajaan dibelanjakan dalam sektor kesihatan? Dan inilah bila kita kata perbandingan dengan sektor swasta, ini adalah amat tidak adil sekali kerana gaji mungkin berbeza, ruangannya mungkin berbeza, dan saya rasa ini kesedaran yang kita kena terapkan dalam kita mengatakan, patutkah kita wujudkan insurans sosial kebangsaan ataupun insurans penjagaan jangka panjang. Inilah perkara-perkara yang harus dibincangkan pelan-pelan, yang patut dibentangkan dan dikongsikan supaya rakyat faham. Kalau kita nak benefit, kita nak kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan, inilah kosnya, inilah cara kita untuk membayarnya. Barulah suatu dasar atau program kerajaan itu betul-betul dapat diterima dan difahami oleh rakyat. Kita nak sistem pendidikan percuma, kita nak sistem kesihatan awam yang kos rendah, maka kita kena juga fikirkan di mana datangnya kos sebenar ditanggung oleh kerajaan melalui pendapatan cukai dan juga hasil-hasil cukai. Dan apa yang boleh kita pelajari, contohi daripada sistem persaraan di negara-negara lain seperti yang dikongsikan oleh Mr. Chai sendiri, contoh sistem persaraan di Singapura, tetapi apa yang boleh diterapkan dalam acuan Malaysia? Saya rasa banyak peluang kita untuk melihat negara-negara Skandinavia, negara Jepun ataupun negara Singapura, tetapi kita kena fahami cara percukaian mereka dan juga amount yang diperlukan. Contohnya di Jepun ada sistem insurans jangka panjang. Kalau anda berumur 40, anda kena bayar ratusan.
daripada gaji anda ke tabung tersebut supaya anda boleh membuat tuntutan bayaran selepas persaraan kelak. Bukan 60, 75. Sama juga dengan CPF di Singapura, kadar caruman di Singapura walaupun bersiling, peratusan carumannya adalah hampir 40% kepada CPF. Dan tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh mengeluarkan sekaligus duit CPF tu bila mencapai umur persaraan. Sebaliknya, jika anda mempunyai simpanan yang melebihi minimum yang dicadangkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh keluarkan. Tetapi bakinya perlu diubah dan dibeli satu annuity. Tetapi annuity ini juga tidak menjamin longevity shortfall sebab dia mungkin akan habis kalau tuan-tuan beli plan annuity 15 tahun, 20 tahun lepas tu habislah duitnya. Tetapi sekurang-kurangnya itu adalah satu income security in old age perbelanjaan yang berhemah, perancangan persaraan yang berhemah. Dan kita perlu ambil pendekatannya dan konsep bahawa kita perlu galakkan warga emas menabung, menyimpan, tetapi juga untuk orang muda dari sekarang, pekerjaan untuk warga emas juga satu sektor yang penting sebab kita kadang-kadang menganggap warga emas ni cecah umur 60 saja, tak payah bekerja. Jadi ini adalah satu salah faham lah saya rasa kalau kita galakkan warga emas untuk terus bekerja, dia baik bukan saja dari segi kewangan, dia baik juga dari segi kesihatan sebab tak adalah mereka terlopong kat situ depan TV. Maka kita perlu ada satu pemahaman bahawa langkah-langkah yang boleh diambil adalah pelbagai. Baik dari segi dasar, baik dari segi program. Ada yang mungkin tak memerlukan belanja yang besar. Tetapi juga ada yang memerlukan usaha rombakan semula sistem sedia ada. Saya rasa itulah cabaran kita sekarang. Sudah tentu kita harus memahami dan mengenal pasti secara menyeluruh setiap aspek maupun cabaran yang mempengaruhi sistem persaraan kita ketika ini seperti yang telah dikongsikan oleh Mr. Chai sendiri dan perlu pentingnya untuk kita teroka setiap peluang dalam memperkukuhkan sistem ini agar kita dapat menjamin kehidupan yang lebih selesa terutama untuk yang akan bersara selepas ini dan kita berharap ia dapat sekaligus memberi kesejahteraan kepada sosioekonomi. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Mr. Chai Seng Ting merupakan pegawai penyelidikan dan Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia MyAgeing dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astro.awani.com dan semua platform digital Astro Awani.